Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Alhamdulillah kita ingin memimpin masuk syurga sekeluarga, dan pada hari ini kita ingin sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas solat subuh kita membaca semasa solat subuh alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian dan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji kerana ada nikmat yang hadir kepada anak dan juga keluarga dan keluarga lain, dan kita ingin mengucapkan syukur kerana kita mendapat banyak nikmat daripada Allah. Salah satunya dengan nikmat pendengaran, penglihatan, untuk sama-sama kita melihat kepada panduan daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membawakan tajuk Ayah Beri Pesan Pada Anakmu. Satu seruan sebenarnya untuk ayah-ayah menggunakan peluang yang ada bersama anak untuk berpesan, menyampaikan tausiah, nasihat dari masa ke semasa, tetapi dalam masa yang sama kita ingin juga mendengar macam mana ia dilaksanakan. Bersama kita dua orang panel, Al-Fadil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya. Dan juga kepada Ustaz Abdul Najih Marwan. Selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita ingin bersama-sama melihat pada hari ini surah Al-Mulk. Kita berada pada hari ini untuk melihat ayat yang ke-17 ya. Selepas kita 17 hari berpuasa ini, kita ingin melihat 17 ayat 17 daripada surah Al-Mulk. Kita mulakan dengan ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Subhanallah al-azim. Begitulah bacaan daripada ayat 16 hingga 18. Allah menyatakan, adakah kamu sudah berasa tenang bahawa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika Dia tiba-tiba menggoncangkannya? Pada ayat yang ke-17, atau kamu sudah berasa tenang bahawa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepadamu, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasul dan telah dibinasakan. Betapa hebatnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat-ayat ini ada perkataan adakah kamu tenang, adakah kamu aman, ya, dan ada peringatan demi peringatan, dan kita ingin dengar peringatan daripada seorang tokoh, Tuan Haji Masruhin bin Marzuki, pengasas rumah warga emas warisan kasih yang mempunyai 6 orang anak. Peringatan yang penting untuk ayah-ayah dan juga anak-anak untuk kita ambil pelajaran agar ianya memberi manfaat untuk kita memimpin masuk syurga sekeluarga. Kita saksikan. Kami nak berkongsi dengan ayah-ayah, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang hidup sendiri dah. Hidup sendiri, anak dah besar-besar.
ada yang kematian isteri, ada yang kematian suami, dan kita cuba berkongsi dengan mereka untuk mereka mengulang kaji bab-bab Al-Quran ini. Sebab waktu yang ada pada mereka kita nak isi dengan membaca ayat-ayat Quran. Saya yakin apabila kita hari-hari baca Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran, kita baca surat-surat dari Allah, maka hati kita lama-lama lembut dan insya-Allah kita menuju penghujung yang baik insya-Allah. Kami bukan dari keluarga yang senang. Kami dari keluarga yang susah. Membesarkan keluarga ni bukan perkara yang mudah. Kita ada hala tuju dan kita rasa dengan ilmu, dengan pelajaran yang ayah dan ibu bagi, seharusnya kami lebih baik daripada mereka dengan teknologi yang ada. Kita hidup ada aturan kan. Kita hidup ada aturan dan aturan yang baik, back to basic. Back to basic tu Al-Quran lah. Apapun keadaannya kita kena tunjukkan teladan, kita kena buat dan mereka akan ikut. Cuba buat sesuatu yang terbaik untuk mereka lihat dan kita tinggalkan kenangan-kenangan yang mereka boleh ceritakan kepada anak-anak mereka. Kita kena terima hakikat. Satu waktu kita akan berpisah. Jadi kita berpisah dan kita tahu keadaan ayah kita, dia berpisah dalam keadaan macam mana. Jadi apabila dihantar ke sini, mereka melakukan rutin harian mengaji dan sembahyang, saya rasa itu sebahagian daripada sumbangan anak ataupun tanggungjawab anak kepada ayah dan ibunya. Sementara Allah panggil dia, biarlah diisi dengan Al-Quran dan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Dan saya datang sini, seronok dia pun kalau tu pun gembira. Anak-anak tak ada masalah dengan saya. Datang melawat, insya-Allah selalu mari sini. Tahu kadang telefon tanya, abah sihat bah. Tiap-tiap malam dia tanya. Insya-Allah tak kira anak saya yang cuma ada 6. 6 orang pakat-pakat tanya cuma satu malam tu telefon. Cuma saya pesan dengan dia, kalau nak telefon abah dalam pukul 10 ke atas saya. Tapi anak-anak alhamdulillah, biarlah daripada sana sokongkan abah yang duduk sini. Itu je lah. Begitulah perkongsian daripada Encik Masruhin dan salah satu seorang daripada warga emas warisan kasih yang berkongsi kegembiraan bersama untuk mengikuti program-program di rumah warga emas warisan kasih sebentar tadi. Jadi kita ingin melihat kepada bagaimana perkongsian daripada Encik Masruhin, Haji Masruhin sebentar tadi tentang pendidikan agama dan juga berkaitan dengan warga emas yang berada di rumah warga emas warisan kasih ini sebagai satu peringatan bersama yang kita ingin lihat daripada ayat yang ke-17 daripada surah Al-Mulk. Sama-sama kita mendengar perkongsian bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Ustaz, bila melihat kepada si ayah tadi, Encik Misni tadi itu bercakap tentang dia seronok berada di tempat begitu, tapi dalam masa yang sama juga ia sebagai satu peringatan kepada kita lah sebagai anak, dan juga akan jadi seperti itu juga. Jadi mungkin kalau boleh Ustaz kongsikan dahulu apa isi daripada ayat 17 surah Al-Mulk ini, peringatan untuk saya sebagai ayah kepada ibu-ibu yang menemankan ayah yang bersama pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Ustaz Tuan Fazrul yang dihormati Ustaz Qari kita dan para penonton yang dikasihi sekalian. Jangan lupa share dulu. Menonton ni kita sebarkan majlis ilmu, share dan tag rakan-rakan kita. Tulis kat ruangan komen, jom
majlis ilmu. Subhanallah Ustaz. Hari ini ayat ke-17 pada 17 Ramadan. Kita sambut nuzulul Quran dan kita bincang tentang Al-Quran menjadi panduan buat para ayah. Oh, hebat begini Ustaz. InsyaAllah. Kan? Cuma nuzul Quran ada tempat cuti, ada tempat tak cuti. Yang cuti tu buat apa? Pergi shopping baju raya ke baca Quran? Jadi, biarlah kita ambil mengingati peristiwa nuzul Quran, kita baca Quran, kita cuba dalami panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ayat 17 surah Al-Mulk ini, kalau kita fahami, kita hayati, maknanya sangat menggerunkan. Am amintum man fis sama' an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Saya baca dulu sikit dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Adakah kamu rasa aman? Kamu tak bimbang ke? Allah akan hantarkan kamu hasiba. Ar-rih ma'al hasba. Angin yang di dalamnya ada batu sekali. Imam Qurtubi kata, ay hijaratan minas sama' kama arsalaha ala qaumi Lut wa ashabil fil. Wa qila rihun fiha hijarah wa hasba. Allahu Akbar. Maksud ayat ini ialah batu-batu dari langit. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada kaum Lut, kepada ashabul fil. Cerita Abrahah tu kan yang datang nak robohkan Kaabah. Allah Taala arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Taala hantar burung ababil lontar batu kepada mereka, batu-batu dari langit. Jadi ayat ini sangat menggerunkan. Kamu rasa aman ke? Tak kena. Kamu rasa kamu aman dan kamu rasa kamu tak akan kena ke macam ni? Gitu. Jadi ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau angin datang, Ustaz, angin datang pun ribut, taufan, boleh merobohkan rumah, bangunan, pokok pun boleh tercabut daripada umbi dia. Itu kalau angin yang kuat. Tapi kalau angin tu yang datang sekali dengan batu pula, Allahu Akbar. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini dia memberi peringatan dan diingatkan dengan kisah-kisah yang lampau. Kalau kita perhati ayat ini, ayah-ayah sangat berkesan kalau guna teknik ini. Iaitulah teknik cerita kepada anak-anak apa yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Tadi saya tertarik bila Tuan Haji Mas Rukhin, dia kata back to basic tadi. Dengan anak-anak, walaupun dia bukan keluarga orang senang, tapi asas yang ditanam pada anak-anak back to basic, iaitulah Al-Quran. Mengajak anak-anak dekat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran. Ini je cara nak selamat. Kita baca sejarah Nabi Nuh AS. Apa mukjizat Nabi Nuh? Apa, abang cameraman? Mukjizat Nabi Nuh apa? Oh, ramai abang cameraman jawab tu. Ustaz juga ni. Bahtera Nabi Nuh. Bila naik bahtera, selamat. Yang tak naik bahtera, tenggelam. Mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat. Tongkat. Tongkat Musa mukjizat. Tongkat Ali? Ali punya tongkat, itu pun cerita lain. Ini tongkat Nabi Musa. Yang bersama dengan mukjizat, selamat menyeberangi laut. Yang lawan mukjizat, tenggelam dalam laut Firaun. Okey. Yang bersama mukjizat Nabi Nuh, selamat. Tak bersama mukjizat, tenggelam. Demikianlah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Mana-mana keluarga bersama dengan Quran, selamat. Mukjizat. Ayah yang menitik beratkan Al-Quran, selamat. Saya tadi sempat bersembang dengan Ustaz Abdul Najib kita. Saya tanya Ustaz ni belajar Quran bila? Ustaz kata memang ayah dia lah. Subhanallah. Ustaz kena tanya nanti. Share dengan penonton. Kesungguhan ayah Ustaz ni dalam mendidik Quran pada anak-anak. Jadi ini sangat penting. Jadi dalam ayat 17 Al-Mulk ini, Allah Ta'ala ingatkan manusia. Jangan kamu rasa amintum. Istifham. Soalan tapi sebenarnya nak
Peringat pada manusia. Kau orang rasa kau boleh aman ke daripada kemurkaan Allah? Daripada dihantar angin yang ada batu? Bagaimana kaum Abrahah dulu? Kau rasa aman ke? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Nanti kamu akan tahu bagaimana peringatan daripada Allah. Ayah-ayah pun dia peringat pada anak-anak. Dia baca kisah-kisah umat terdahulu. Dan dia boleh cerita juga selain pada yang dalam Al-Quran, dia boleh bercerita juga pengalaman orang-orang dulu. Pengalaman ayah sendiri. Pengalaman tu. Pengalaman tu. Dan saya tertarik sungguh. Saya dengar tadi, Tuan Haji Masruqin tadi. Dia kata, kita ayah-ayah ni, kita kena tunjuk contoh yang baik pada anak-anak. Dan ada, kita akan tinggalkan anak-anak dengan kenangan dia suruh tadi. Dengan kenangan. Supaya anak-anak ingat balik. Oh, dulu masa baca Quran dulu, tak ingat Quran. Kena denda. Ustaz Najah cerita kat saya, ayah dia bayar duit. Bukan bayar duit pada yang mengajar tu. Yang mengajar tu bayar. Bayar duit pada anak-anak suruh belajar Quran. Ustaz cerita tadi. Kan? Jadi itu kenangan yang anak-anak akan ingat. Jadi ayah-ayah mungkin, siapa bulan Ramadan, siapa dah khatam 30 juzuk, nak dapat basikal lah tahun ni. Anak-anak akan ingat. Ada saya baca satu ungkapan bagi ulama ayah berkata kepada anak, wahai anak, berjalanlah dengan baik dan hati-hati agar kamu selamat. Ayah cakap kat anak. Jalan elok-elok, pilih laluan supaya kamu selamat. Anaknya menjawab, ayah tu yang kena berjalan elok-elok. Sebab saya akan ikut tapak kaki ayah. Allah. Kadang-kadang kita nak anak kita jadi baik. Tapi kita tidak menunjukkan contoh yang baik. Action speak louder than word. Keluar dah bahasa Terengganu Ustaz. Bahasa Terengganu. Ustaz, bila Ustaz cakap pasal tegur ni kan, ataupun memberi peringatan, kalau kita baca ayat yang ke-17 tadi tu, bercakap tentang yusila alaikum hasiba, memang ayat Quran kan, ayah dah bagi dah, ini cerita pasal zaman dahulu ni. Tapi anak tu bila dengar cerita macam ni, dia rasa macam tak ada kok zaman sekarang ni kan. Jadi ini cerita lama abah kan. Jadi macam mana sebenarnya bila Ustaz cakap tadi tentang pendekatan storytelling ke ataupun kongsi pengalaman kan. Dia adakah kongsi pengalaman ataupun cerita yang hujan batu ni pasal dia tak pernah rasa. Dia tak pernah rasa. Jadi dia rasa macam betul ke ada perkara ni ataupun gitu je lah, dia jalan gitu je. Jadi macam mana Ustaz boleh bantu ayah-ayah yang nak bercerita ni, takut nanti dia cerita benda-benda lama, anak dia kata tak ada kaitan kot dengan diri saya ni bah. Silakan Ustaz. Oh, kata hidung pula tak boleh ada face ni. Jadi sebab tu kita perlu visualizekan pada anak-anak. Kalau Syahid Said Qutb dia sebut taswir Qurani. Bagaimana ayat-ayat Quran ini boleh macam orang boleh visualize. Tapi itu orang yang memahami bahasa Arab dan sastra. Jadi macam mana sekarang? Sekarang senang. Kita banyak sekarang ni gadget-gadget, manfaatkan. Bukankah ada video-video peristiwa tsunami? Bukankah ada video-video malapetaka yang berlaku? Tapi kita kena ada disiplin. Tunjuk, bukan sekadar kesiannya takut, tapi tunjuk, lihatlah kebesaran Allah. Lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nampak ni teruk dah tsunami, zaman Nabi-Nabi dulu lagi hebat. Perlulah ayah-ayah. Ya, mungkin betul Ustaz kata tu, generasi sekarang dia why kan. Bukan why dah, dia how lagi. Jadi kita mungkin boleh guna gadget-gadget yang ada untuk mengingatkan mereka. Cuma kena tekan display. Yang Quran cerita lagi teruk. Bila kita bercerita berkenaan dengan syurga, yang Quran yang Allah Ta'ala sediakan lagi hebat. Kalau kita nampak macam ni hebat dah, Allah punya lagi hebat. Jadi mesti sesuaikanlah. Dan anak-anak juga umur berbeza. Jadi kena sesuaikanlah, pendekatanlah. Pendekatan. Ayah-ayah, kita kena sentiasa berusaha. Bila kita nombor satu sekali, kita kena ada niat dan hasrat Ustaz. Dan saya Alhamdulillah dijemput dalam program Majlis Ayah ni. Satu program yang sangat baik. Masyarakat kena tolong bantu sebarkan lagi. Tag, share rakan-rakan, sebarkan lagi.
Sebab jarang sebenarnya orang peringat ke ayah ni. Biasa mak aja dapat. Oh, kita bukan lagi kuliah duha, mak je lah ramai. Makcik-makcik ramai. Kan? Sampai isteri saya kata, abang ni saya nampak peminat abang makcik-makcik je. Kata awak hati-hati makcik ramai anak. Jadi, bagus mengingatkan ayah-ayah. Sebenarnya, dalam Quran, banyak cerita ayah. Banyak kisah-kisah ayah dengan anak. Luqman dengan anak dia. Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Ada Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Khadir, bila pergi ke satu negeri, orang kedekut. Tapi Nabi Khadir kata, jom kita tolong baiki dinding ni. Lepas tu tak ambil upah pun balik je. Nabi Musa tanya, kenapa tak minta upah sikit? Kemudian panjang kisah tersebut, tetapi ujungnya Khadir bagi tahu, Allah perintahkan aku untuk bina balik dinding ni supaya tak roboh. Kat bawah tu ada harta milik anak yatim. Sebab apa Allah suruh jaga harta anak yatim ni? Dia kecil lagi, masyarakat kampung tu jenis kedekut. Sebab apa Allah Ta'ala nak jaga sangat? Kana abuhuma salihah. Sebab arwah ayah dia dulu orang soleh. Jadi Allah jaga anak-anak, Allah jaga harta anak-anak. Sebab apa? Sebab ayah dulu orang soleh. Masya-Allah ya. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Said. Saya sebenarnya ingin bertanya juga kepada Ustaz Abdul Najis sebagai pendidik ya, pendidik di sekolah. Bila Ustaz Said kata tadi banyak program-program ni banyak wanita kan, perempuan kan. Kalau katakan Ustaz bila bercakap tentang Holy Integrated School kan, dia melibatkan anak, mak, ayah. Macam mana pendekatan Ustaz untuk pastikan dia mak ni okeylah kita beri maklumat dia apa sebagainya, tapi ayah ni kadang-kadang dia susah sikit nak sampai maklumat kepada si ayah kan. Tak tahu macam mana di sekolah Ustaz di Bestari Jaya ya, di Subang Jaya. Subang Bestari. Subang Bestari. Terbalik je punya ni. Okey. Macam mana pendekatan yang digunakan? Pasal kita perlukan ayah untuk bersama ya. Alhamdulillah ayah-ayah ada bersama pada hari ini, tetapi kita nak melebarkan lagi. Apa pendekatan yang ustaz ataupun guru-guru di sana lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Di sekolah kami ni, kalau misalnya kata kita ada program apa namanya, perjumpaan ibu ayah, biasa report card, kita akan panggil lah kan, parent. Dan alhamdulillah sambutan dia tu okey. Maksudnya tak adalah kita nampak perempuan saja. Nampak mak ayah, ayah apa yang ayah ni lelaki pun cakna juga. Okey. Gitu. Jadi maksudnya panggil ketika report card lah ya. Report card ataupun ada juga kalau macam sebelum ni, sebelum kita BKP kita ada program lain lah kan. Kita ada macam kalau bulan Ramadan kita ada buat berbuka ke, ataupun kalau di musim periksa tu kita panggil ayah-ayah ni untuk sekali berdoa dengan anak-anak ni. Begitu. Jadi macam ada silibus ke? Ada sukatan untuk ayah ke pula untuk setahun itu ada program dengan ayah ataupun dengan keluarga untuk pastikan kalau kita tengok majlis ayah ni dia muncul waktu Ramadan je kan. Lepas tu dia macam dan ustaz cakap tadi lah, program untuk ayah sahaja, topik ayah ni dia kurang dibincangkan. Memanglah kita tahu memang tidak ada kementerian lelaki dan kementerian ayah, memang tak ada kementerian wanita. Itu sebabnya mungkin untuk ustaz ni yang banyak peminat ustaz tu pasal ada kementerian yang memang fokus ya kepada situ. Tapi mungkin bila kita melihat kepada cabaran zaman sekarang ya dalam keluarga, dalam mendidik anak ini, ayah adalah figura penting ya di situ. Jadi di sekolah belum ada lagi ke ataupun ada perancangan ke depan untuk membina silibus untuk ayah pula? Setakat ini kami lebih berfokus kepada anak-anak dulu. Anak dulu lah ya. Okey. Yang ayah tak menjadi belum lagi. Okey. Ayah baik dah. Ya, ayah dah baik pasal hantar anak ke sekolah ya. Baik. Jadi di sini sebenarnya kita nak berbincang lagi selepas kita berehat nanti, iaitu bagaimana sebenarnya sebelum ayah nak beri pesan pada anak mesti ada konten ustaz. Mesti ada bahan. Kalau ayah tak berapa ada bahan, macam mana nak buat ya? Ada ayah-ayah pada hari ini yang dia kata saya nak tegur anak saya tapi kadang-kadang tak berapa nak tahu bahannya, takut nanti kalau tegur tersilap bahannya, tersilap kaedahnya, lagi anak tu lari, lepas tu nanti dia letak saya kat rumah warga emas warisan kasih pula nanti. Yang itu walaupun si ayah tadi Encik Miss ni tadi rasa bergembira anak hantar ke situ, tapi sebahagiannya adalah
warga yang ditinggalkan ataupun mak ayah yang dibuang. Jadi kita berehat sebentar, selepas ini kita kembali semula untuk berbincang bagaimana ayah beri pesan pada anakmu. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله. Kembali kita dalam Majlis Ayah pada hari ini dalam tajuk kita Ayah beri pesan kepada anakmu. Satu tajuk yang penting untuk kita harapkan bahawa diri seorang ayah diingati oleh anaknya pada pesan-pesan yang bermanfaat. Ayah diingati pada perkara-perkara nostalgia yang indah di samping pelbagai cabaran pahit getir dalam kehidupan seorang anak yang akan terus melayari kehidupan. Dan pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham dan juga Ustaz Abdul Najih Marwan yang bersama untuk membincangkan tajuk ini. Kita sudah pun membincang daripada ayat yang ke-17 sempena dengan Nuzul Quran Ustaz ya. Nuzul Quran dapat pula kita ayat 17 ini untuk kita lihat bahawa nazir ini adalah perkara yang penting. Dan kita ada Ustaz Abdul Najih pada hari ini, mungkin kalau Ustaz boleh kongsilah pasal bercakap tentang peringatan. Sudah tentunya bila Ustaz bersama Al-Quran, ya boleh baca sedap pula Ustaz ya. Al-Quran ia pastinya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi melalui proses dan pasti ada kaitan dengan ibu, ayah, pengalaman yang memberi nazir. Mungkin Ustaz boleh berkongsi apa pengalaman yang menyebabkan Ustaz bersemangat sampai sekarang bersama Al-Quran, tidak putus-putus dan malah mendidik pula di sekolah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya. Ya. Al-Quran ini pengalaman saya sendiri untuk belajar tu bukanlah macam Ustaz kata, bukan tiba-tiba lah. Saya dari kecil diasuh mak ayah ngaji dengan mereka. Cuma lebih spesifik untuk dalam bidang tarannum ini, bila kami dah sekolah rendah begitu, ayah hantar pergi belajar. Cuma kita ni kanak-kanak kita belum berapa memahami kenapa kena belajar ni, kenapa kan. Jadi ada masa kita malas, kita tak nak pergi, memang tak nak pergi. Ayah buat apa waktu tu? Macam waktu tu ayah sogok, bukan sogok lah kata. Dia bagi kita duit. Dia kata pergi mengaji, ayah bagi. Ayah bagi duit. Dia bagi motivasi, galakan ya. Galakan dia tu mungkin budak kan, sukalah duit kan. Jadi dia bagi untuk kita mengaji. Ustaz dia bayar, kita pun dia bayar pergi mengaji. Kemudian ada satu peristiwa ni saya ingat masa tu saya dalam Ustaz dapat duit tu Ustaz buat apa lepas tu? Nak tahu juga. Tak ingat Ustaz. Tak ingat dulu oh, mainan ni Ustaz. Okey. Okey. Kemudian ada satu peristiwa ni saya ingat masa saya tingkatan 1 2 macam tu. Dia cakap hafal sajadah dengan Al-Insan RM500. 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 Oh, kita RM500 kan? Jadi itu antara salah satu yang bila saya fikir sekarang ni kan, dia sanggup bagi tu. Kenapa? Bukan dia nak kira apa. Ayah Ustaz kerja apa? Boleh bagi tanpa RM500 tu? Boleh tahan tu. Nak tahu juga kan? Dia pesara guru. Pesara guru. Okey. Jadi RM500. Masya-Allah. Okey. Ada satu kata-kata yang saya pegang sampai sekarang.
Saya harap dia tengok video ni dan Ya dia Allah. dengar. Ya. Dia cakap dengan saya sekali je, tapi saya ingat sampai sekarang. Dia kata, kalau nak mengaji, jangan kedekut. Jangan Jangan kedekut. kedekut. Jangan kedekut belanja untuk dapatkan ilmu. Keluarkan duit, barakah, dia kata. Subhanallah. Jadi, dia cakap dan dia buat. Salah satu contohnya lagi, saya pernah, bila dah besar sikit, kita dah mula nak rasa ada minat dengan ilmu Taranum ni, saya cakap dekat dia, Pak, nak pergi ke Kelantan lah, ingat nak mengaji sekejap dalam seminggu ke, jumpa dengan ustaz sekian-sekian. Kita belajar lagi, kita tak ada duit kan. Dia kata, okey, buatlah. Dia bergurau lah. Isi borang apa semua. Untuk tuntut duit tu. Jadi bila kita kira-kira, kita kata, dalam 1,000 lebih kot sebab seminggu penginapan bayar ustaz semua, dia kata. Dia tak ada soal. Dia bagi duit tu. Masa besar mana? Sekolah menengah masa tu? Masa tu saya umur 20 lah. Boleh drive lah. Okey. Ya. Oh, drive. So drive sendiri apa Ya, semua. Jadi dari situ kita lihat Masya-Allah. kesungguhan dia dengan dia punya komitmen. Ya. Kat situ kita bila dah besar ni, bila kita dapat rasa, hargai ya perkara tersebut. Dan ini adalah perkongsian pesan ya daripada Ustaz Abdul Najih Ustaz ya. Ia sebagai satu contoh yang indah sebenarnya, mungkin bagi saya Ustaz ya, nak kena membuat jugalah tu kan, sebagai panduan ayah-ayah yang mendengar sekarang ini, kerana buat perkara baik Ustaz ya. Dia kena ada sebagaimana pesan tadi, pesan tu bukan untuk Ustaz je lah, untuk kami juga, untuk saya, kena melabur kan, kena buat pelaburan agar ini pelaburan untuk bukan sekadar jangka masa pendek, tetapi untuk anak yang di dunia ini malah sampai ke akhirat Ustaz ya. Apa komen Ustaz tentang pengalaman Ustaz Abdul Najih tu? Saya tak ada pengalaman dengan ayah. Sebab ayah saya meninggal masa umur saya 5 bulan. Subhanallah. Jadi saya dibesarkan oleh mak. Nanti majlis ibu nanti saya boleh cerita. Apa cerita? Okey, masya-Allah. Nanti kita buat pula nanti majlis ibu. Tu kita cerita Itu insya-Allah. cerita lain ya. Baik. Tapi apa yang disebut oleh Ustaz Rajih tadi, subhanallah, tahniah pak cik. Doakan kami ni juga boleh jadi ayah-ayah yang boleh mendidik anak-anak supaya dekat dengan Al-Quran. Doakan untuk kami juga insya-Allah. Dan bila ayah tadi pesan kan, nak cari ilmu jangan kedekut, untuk invest untuk ilmu. Ni yang sedang menonton ni baru tadi top up handphone dia kan, nak tengok live ni. Itu pun pelaburan juga untuk ilmu. Subhanallah, dengan Al-Quran. Ada seorang kawan saya Ustaz. Ya. Ketika mak dia dulu nak hantar dia ke sekolah tahfiz, jiran-jiran tanya, bahkan ada ahli keluarga tanya, besar nanti nak makan apa? Ni nak hantar sekolah tahfiz ni, besar nanti nak makan apa? Allahu Akbar. Jadi mak ayah dia pun tak retilah nak jawab, tapi hantarlah juga untuk Al-Quran. Sekarang, bila ustaz ni dah hafal Quran, dan dia begitu aktif dalam masyarakat, berdakwah, berkongsi ilmu, mengajar Quran, rupa-rupanya yang masyarakat tanya dulu jadi sungguh. Kat mana-mana ustaz ni pergi, orang tanya, ustaz nak makan apa? Orang belanja. Dia kata dia teringat yang dulu mak dia orang tanya, ustaz nak makan apa? Sekarang mu jadi sungguh. Jadi sungguh tu. Ustaz nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Sampai dia kilogram dia pun bertambah lah sekarang. Masya-Allah. Nak bagi tahunya, Allah yang beri rezeki, Allah yang tarik. Dan saya cerita ni bukan saya nak kata pada ayah-ayah mesti hantar anak masuk sekolah tahfiz semua. Tidak semestinya. Mungkin anak-anak kita ada yang jadi engineer, jadi arkitek, jadi accountant. Yang penting dekatkan mereka dengan Al-Quran. Kita tak nak sambuk saja nuzul Quran. Then what happen? Lepas tu apa? Kita nak dekatkan mereka dengan Quran. Boleh baca Quran dengan baik. Cuba memahami konten isi kandungan Al-Quran. Kemudian berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Tak apalah tak hafal 30 juzuk pun. Saya terus terang, saya pun tak hafal 30 juzuk. Qul huwallah saya hafal. Adalah 2-3 surah sikit lagi. Tapi kita nak supaya kita belajar isi kandungan Quran dan jadikan panduan dalam kehidupan kita. Sebab Al-Quran ini hudan lil muttaqin. It's a guidance. Ia adalah petunjuk kepada orang bertakwa. Maksudnya ayah perlu
bahawa anak itu makin dekat dengan Quran Ustaz ya. Ya, walau bagaimana sekalipun, dan ini yang perlu kita usahakan. Kita nak melihat satu lagi surah ya, surah Taha ayat 42 hingga 44 bercakap tentang pesan ya, satu pesan ayah macam bersama dengan Ustaz Abdul Najih sebentar tadi, dan pesan itu membawa kepada Quran Ustaz ya. Maksudnya nak apa-apa yang membawa kepada kebaikan, kepada Quran, melaburlah perkara tersebut. Kita baca surah Taha ayat 42-44 untuk kita memaknai, memahami lagi bagaimana pesanan yang bagaimana yang perlu ayah halakan kepada setiap anak kita. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai daripada mengingatiku. Pergilah kamu berdua kepada Firaun kerana dia benar-benar telah melampau batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sedar atau yakhsha, dia makin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini adalah 3 ayat. Ustaz Syed, kalau boleh melihat kepada ayat ini, diingatkan pada Nabi Musa, wala taniya fi dhikri, ketika nak ingatkan pada Firaun, Nabi Musa dan Nabi Harun masih diingatkan untuk masih beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ayah nak pesan, mengambil ibrah daripada ayat ini Ustaz, apa panduan penting agar ayah mengingatkan anak itu dengan cara yang kita boleh belajar daripada surah Taha ini, dan lebih daripada itu ialah berapa kerap nak bagi ini, setiap hari ke, setiap minggu ke, sebagai panduan ayah macam saya ni lah. Silakan Ustaz. Ayat tadi itu kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa dan Harun approach mereka dengan Firaun, cara percakapan. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tetap dengan prinsip keimanan, prinsip akidah, dan ada masanya mereka berhadapan dengan Firaun dengan cara berhadapan dengan ahli sihir. Ada masa bercakap, ada masa lari dari Firaun yang kejar dia, yang belah laut itu. Situasi-situasi yang berbeza. Dan jangan lupa ketika berhadapan dengan Firaun, selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus soalan Ustaz tadi. Ayah-ayah pun macam itulah. Ketika kita dalam mendidik anak-anak, memang Allah lah menjadi big why kita. Allah, kerana Allah lah. Bukan semata-mata kita nak anak kita dapat A periksa. Bukan semata-mata target kita dapat convocation. Oh, anak saya ni convocation Ustaz 4.2 pointer dia. Sebab markah dia 100 lebih. Nah, tu 4.2 tu. Bukan sekadar itu sahaja. Tetapi kita dalam mendidik, menasihat, merancang untuk anak, Allah menjadi matlamat utama kita. Jadi Ustaz tanya tentang kekerapan tadi, sekali lagi itu ikut kebijaksanaan seorang ayah lah. Dan ikut kadar umur anak. Dan ikut juga kepada sifat anak tu sendiri. Tentang kekerapan dan kaedah dia, pelbagai kaedah mengikut kesesuaian. Ustaz, ada seorang ayah tu, dia ni bagus, dia selalu bawa anak pergi dengar kuliah. Anak kecil lagi. Siap dia bawa buku kosong, dia suruh anak dia ambil nota. Pergi dengar kuliah-kuliah kat masjid, ambil nota. Nota bagus dapat hadiah. Tadi dia buat gitu. Anak kecil lagi, tapi dia suruh tulis apa yang ustaz cerita. Nota. Sekali tu
kebetulan dalam kuliah ustaz cerita tentang yang kisah orang datang jumpa Rasulullah. Kalau nak buat baik kepada siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Jadi ustaz kuliah tadilah. Ya. Si ayah ni memang kebiasaan dia on the way balik dalam kereta, dia akan ulang kaji lah isi kuliah dengan anak dia tadi. Bagus cara dia. Dia tanya, bang, jadi ustaz cerita kalau nak buat baik kepada siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Ibu kena ada berapa? 3. Ayah seorang. Jadi nanti cerita kat mama. Ibu kena ada 3 orang, ayah seorang. jadi dia ajar orang mengaku. Tapi iyalah dia gurau. Kemudian dia terang baliklah pada anak dia tu. Betul lah, Dia terang balik, ya betul. Tapi iyalah kadang-kadang ada juga kita nak dengan anak-anak kita ni kenangan-kenangan yang indah. Gurauan-gurauan sehingga anak terasa ayah aku ni ada masa dia bergurau, ada masa dia tegas, ada masa dia beri ilmu, ada masa dia marah kat aku. Jadi jangan sentiasa marah, jangan sentiasa beleter je, pelbagai. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz ya, berkongsi bagaimana kekerapan mengikut kepada penilaian Ustaz ya, kadar yang sesuai dan lebih daripada itu pada prinsip ya, mengingat kepada Allah membawa kepada kebenaran ya, dan ini yang kita boleh belajar daripada surah Taha sebentar tadi, dan kita mengucap syukur pada Allah SWT dengan panduan-panduan ini agar terus ayah menguatkan hubungan dengan pencipta ya, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga itu jugalah yang kita pesan kepada anak, dan kita tahu bahawa sebenarnya kita tidak dapat 24 jam menjaga anak, tetapi dengan dekatkan anak, ahli keluarga dengan Al-Quran, inilah yang akan menjadi pesan sepanjang hidup kita sekeluarga untuk masuk ke syurga insya-Allah. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung ini bersama dengan Ustaz Abdul Najih membacakan doa memimpin kita. Moga-moga Allah izinkan kita juga jadi seperti Ustaz Abdul Najih untuk mantap bersama Al-Quran. Silakan Ustaz. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Najih Marwan dan juga Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham bersama kita pada hari ini untuk kita membincangkan perkataan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cahaya memimpin ya, panduan kepada ayah-ayah yang committed. Saya yakin yang bersama pada hari ini ataupun mungkin yang tidak sempat bersama boleh kita share, kongsikan dengan rakan-rakan lain selepas habis di Facebook ini, ataupun juga kita boleh ikuti di siaran TV ya, di Astro Oasis dan juga di TV Al Hijrah untuk sama-sama kita memimpin. Dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam kempen kita, kempen tabung gerakan Al-Quran. Tabung ini adalah untuk kita pelbagaikan program ya, dan program ini adalah dengan kerjasama sumbangan daripada tuan-tuan dan juga nombor hotline yang tertera boleh tuan-tuan hubungi untuk kita sebar-sebarkan melaksanakan program ini. Mungkin selepas Ramadan nanti Ustaz Syed Nur Hisham ataupun Ustaz Abdul Najih boleh didatangkan ke lokasi tuan-tuan majlis ayah versi luar Ramadan ya, yang kita harapkan ia memberi impak yang besar agar ayah-ayah terus memimpin untuk masuk syurga sekeluarga. Bertemu lagi insya-Allah. أستغفر